Kejap. Mana ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, insyaAllah pada hari ini kita akan belajar kefahaman Al-Quran surah Al-Zalzalah. Hingga tadi kita dah dengar bacaan surah Al-Zalzalah. Okay, insyaAllah hari ini yang pertama kita akan menyatakan tema umum surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. Maksudnya kita nak tahu apa tema utama surah Al-Zalzalah. Yang kedua, kita akan menyenaraikan isi-isi penting daripada surah Al-Zalzalah. Yang ketiga, memahami pengertian dan menghayati pengajarannya. Kita nak faham setiap ayat surah Al-Zalzalah. Okay, kita baca secara lalu. Yang lain ikut dalam hati, ikut slow. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Okey. Tema Al-Zalzalah maksud dia surah ni, nama Al-Zalzalah ni maksudnya gegaran. Maksudnya goncangan. Kerana bumi pada hari kiamat akan digegarkan dengan sangat dahsyat. Maksudnya nanti hari kiamat bumi ni akan bergegar. Inilah maksud surah Al-Zalzalah. Maksudnya gegaran. Okey, boleh? Kita tengok pula. Boleh. Bunyi apa tu? Okey, kita tengok terjemahan ayat pertama dengan ayat ketiga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maksudnya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sifat Maha Pengasih dan Penyayang. Okey, ayat pertama, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Maksud dia apabila digegarkan bumi dengan gegarannya. Maksudnya apabila bumi itu digegarkan. Okey, ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan bumi isi kandungannya. Nak tahu isi bumi keluar kan itu. Tak tahu apa yang ada dalam bumi itu keluar. Okey, yang ketiga pula, wa qalal insanu ma laha, dan berkata manusia apa yang terjadi padanya. Lepas isi bumi keluar ni, lepas goncangan ni, semua manusia tu tertanya apa yang terjadi ni. Okey, kita tengok intisari ayat untuk ayat 1 dan ayat 3. Okey, yang pertama, surah ini dinamakan Al-Zalzalah yang bermaksud gegaran ataupun goncangan. Maksud Al-Zalzalah adalah gegaran atau goncangan. Okey, yang kedua, surah ini mempunyai 8 ayat dan diturunkan di Mekah. Ingat, surah ni ada 8 ayat, diturunkan di Mekah. Nanti ada dalam kuis. Okey, yang ketiga, pada hari kiamat, bumi dan alam ini akan hancur dan rosak binasa. Maksudnya, pada hari kiamat, bumi ni akan hancur dan rosak binasa. Yang keempat, manusia akan bertanya-tanya dan dalam keadaan kebingungan kenapa dunia ini. Maksudnya apabila berlaku goncangan tu, isi bumi keluar, manusia tanya apa yang berlaku. Manusia tak sedar tu bahawa kiamat sudah tiba. Di pengajaran ayat ni, Allah memberi peringatan dan amaran kepada orang yang mencari perintah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi dan meninggalkan sebarang bentuk maksiat. Yang ketiga, kita wajib meyakini
bahawa semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Okay, kita sambung ayat 4 hingga 6 pula. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dia yakni bumi ceritakan beritanya. Nak bagi tahu apabila manusia tu tanya-tanya ni apa yang berlaku dekat bumi ni, bumi pun bagi tahu bahawa ini adalah hari kiamat. Okey, ayat 5, bi anna rabbaka awha laha. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Dia bagi tahu Allah yang suruh bumi ni hancur. Dia bagi tahu manusia. Okey, yang keenam pula. Yang keenam, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu akan keluar manusia dalam bermacam-macam keadaan supaya diperlihatkan kepada mereka amalan mereka. Nak beritahu pada hari berlaku goncangan ni, kita boleh tengok keadaan manusia tu. Kalau amalan banyak, dia akan tenang je menghadapi goncangan. Kalau yang jenis banyak dosa, dia akan jadi gelisah. Dia akan tanya apa yang berlaku ni. Sebab dosa dia akan ikut amalan kita masing-masing. Kalau kita baik, kita akan tenang. Kalau kita banyak dosa, kita akan gelisah. Okey, kita tengok ayat 7 hingga 8 pula. Ayat yang terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka sesiapa yang beramal seberat zarah kebaikan, dia akan melihatnya. Maksudnya walaupun kita buat kebaikan sebesar zarah, orang kata sebesar zarah ni sebesar biji sawi. Nak bagi tahu kecil, walaupun kita tolong alihkan, tolong semut tu, walaupun kecil, kita akan dipertimbangkan nanti. Maksudnya akan dikira juga walaupun sekecil mana pun kebaikan kita. Okay, ayat ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang beramal seberat zarah kejahatan, dia akan melihatnya. Walaupun kita buat jahat zarah pun, kita akan terima balasan nanti. Walaupun kita dosa kecil, kita jentik apa-apa ke, kita rosak tanaman ke, tu pun akan diperlihatkan. Okay, kita pergi kepada intisari ayat. Okay, yang pertama, amalan kebajikan dan kejahatan walaupun sebesar zarah, iaitu debu, ada juga ada zarah ni sebesar debu, akan diperlihatkan di akhirat nanti. Walaupun kebaikan kita buat sebesar zarah pun, kita akan diperlihatkan di akhirat nanti. Yang kedua, segala amalan perbuatan manusia sama ada baik atau jahat akan diperlihatkan Allah Maha Adil. Maksudnya walaupun kita buat baik, Allah akan balas baik. Kalau kita jahat, Allah akan balas apa yang kita dah buat. Apa yang gaduh? Okey, kita tengok intisari yang sebelah ni pula. Allah menceritakan bahawa pada hari kiamat bumi akan memberitahu apa yang manusia lakukan sama ada baik atau buruk. Yang kedua, bumi juga akan mengadukan manusia yang mensyukuri atas ketaatan dan memuji Allah. Yang ketiga pula, pada hari kiamat juga dihidupkan kembali dan dihisap untuk diberi balasan yang baik atau yang buruk. Okay, kita pergilah sekali kepada pengajaran ayat. Bumi adalah saksi segala perbuatan kita di dunia sama ada yang baik ataupun jahat. Maksudnya kan kita kan duduk di bumi. Maksudnya kita buat baik, kita buat jahat, bumi akan jadi saksi kepada perbuatan kita tu. Okay, yang kedua, kita wajib beriman kepada hari kiamat. Kita kena percaya bahawa hari kiamat tu akan berlaku. Kita kena percaya bahawa goncangan yang diceritakan surah Al-Zalzalah ni akan berlaku. Okay, last sekali, hendaklah sentiasa berazam untuk melakukan kebaikan sebagai
sebagai bekalan hidup di akhirat. Jadi apabila dah tahu kita percaya bahawa di hari kiamat kita kena berazam, kita kena buat banyak kebaikan supaya di akhirat nanti kita senang. Sebab kita bawa bekalan yang banyak. Okay, itu saja untuk surah Al-Zalzalah. Ada soalan tak?